بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan Imam Syukran, Tuan Imam Masjid ataupun Surah Al-Hijrah, ahli-ahli Jurukuasa Surah Al-Hijrah, ahli-ahli Qaryah Jamaah Kota Warisan, semoga majlis ini dilimpahi rahmat, barakah, inayah dan juga maghfirah daripada Allah hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesyukuran sama-sama kita panjatkan dapat kita teruskan lagi majlis ilmu, dan moga-moga majlis ilmu ini akan benar-benar menambahkan lagi ilmu dan disusuli pula oleh amalan, bukan sekadar bertambahan tahu tetapi tidak bertambahan bekerja dan beramal, lagi tahu lagi beramal dan lebih berilmu dan lebih beramal, lebih pula berdakwah pula. Maka wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Dan tidaklah kalam yang lebih mulia ialah kalam yang ajak kempen, iaitu jom buat iman dan jom beramal, jom kita buat benda-benda yang baik. Itu ialah kempen yang paling terbaik untuk kita, iaitu lakukan berdakwah. Pada malam ini Tuan Imam Syukran, kita terhenti last sekali rukun lah. Rukun sembahyang kan? Ha? Rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Mula ni. Buka, mula-mula. Ini malam ni mula-mula. InsyaAllah. Bismillah. Ini kena minum ayam pula nak mula. Iaitu rukun, perkara yang sudah pun kita sedia maklum akan makna rukun. Kita sudah pun tahu sebelum ini disebut ini rukun sembahyang. Tetapi lebih mendalam lagi, rukun itu tiang sebenarnya. Rukun itu ialah tiang, tonggak-tonggaknya. Andai tidak bertonggak dan tidak bertiang, runtuhlah dan akan remuk redam dan rosaklah bangunan itu. Begitulah juga andai rukun iman itu tertolak salah satu daripadanya, maka rosaklah keseluruhan bangunan sesebuah iman, dan juga tidak lagi diterima akan wujudnya rukun-rukun yang lain. Rupa-rupanya pada sifir dan pada kira matematika ataupun ilmu kira-kira dalam rukun pekah lah bermaksud, ini tidak sama dengan ilmu hisab dan ilmu matematik biasa. Itu 5 tolak 1 sepatutnya 4. Namun kalau 5 rukun Islam ditolak 1 maka kosong terus. Itu berbeza dengan matematika yang biasa, dan logikanya tidak boleh dipakai lagi dalam ilmu hisab dan ilmu kira-kira yang kita sedia maklum. 5 tolak 1 jadi 4 lah. Tetapi dalam Islam, rukun-rukun Islam yang kita terima 4 tetapi ditolak 1, tolak haji kah, tolak zakat kah, maka dia akan menyebabkan kosong terus. Dia akan membawa kepada nilainya bukan nilainya 4, nilainya kosong. Rukun-rukun sembahyang juga kalau ditolak 1 ataupun rosakkan 1, maka rosaklah satu sembahyang keseluruhannya, dan wujudnya rukun-rukun lain bagaikan tidak membantunya lagi. Bagaikan tidak membantunya lagi. Sunat ada, sunat aba'ah, ya sunat hay'ah, nanti kita akan bicarakan. Andai sunat hay'ah atau sunat aba'ah itu tidak dilakukan, tidak ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tak apa, no problemnya. Boleh lagi dimaafkan. Sebab itu hanyalah sunat-sunat. Tetapi takbiratul ihram, Allahu Akbar, rosaklah sembahyang.
Kerana beza takbir intiqal dengan takbir ihram. Jadi malam ni kita pelan-pelan kemas balik pengetahuan terma-terma perbendaharaan itu, vocabulary tentang rukun, apa itu syarat, apa itu sunat, apa itu sunat amal, apa itu sunat hayat, yang lebih kita cuba memahaminya dengan lebih kemas dan lebih teratur, kan? Walaupun kita sudah mengamalkannya, tapi tidak mengapalah, ulang beramal lebih baik. Kerana sedia maklum tuan-tuan, kita duk baca dalam sembahyang Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Dia ada dua wajah qiraat. Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, memiliki hari pembalasan. Hendaklah kita tak tahu pula dalam pengetahuan kita dan tadabbur ketika kita menyebut Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Pepatah Melayu kata, ada ubi, ada batas, ada hari boleh balas. Betul-betul lah dalam Fatihah ada hari balas. Kalaupun kita ini sudah masyhur kata, ada ubi, ada batas, ada hari boleh balas. Allah awal-awal lagi dah sebut nama ataupun brand ataupun satu penjenamaan, dipanggil hari balas. Yaumiddin ialah hari balas. Ya, kita kadang-kadang duk cakap ya, hari ada balas. Tetapi Allah memang betul-betul adakan hari balas itu. Adakan hari balas itu. Dia bukan just untuk nak marah-marah dia. Just bukan untuk kita macam nak kata kepada orang itu, hang buat aku buat boleh kah? No, rupa-rupanya memang pun dalam keimanan itu Allah sudah pun peruntukkan satu hari yang dipanggil hari balas. Yang lebih hebat lagi, dan apakah yang Allah ingin balas? Yang didahulukan dan diutamakan untuk dibalas Allah ialah sembahyang. Rupa-rupanya perbicaraan pun bermula. Sekian lama menunggu siapa yang bertauliah memberi syafaat, agar syafaat yang diberikan oleh Allah, yaitu kepada nabinya, memungkinkan bermulanya pengadilan dan penghakiman. Adam menolak, aku berdosa. Nuh juga berkata yang sama. Ibrahim juga hero-hero dalam senarai para al-anbiya wal mursalin. Lihatlah Adam, bapa sekalian manusia. Lihatlah Nuh, dikira bapa yang kedua sesudah tidak beradanya dan tidak pun wujud lagi dan pupusnya makhluk yang bernama manusia. Nuh ialah dikira sebagai pangkal dan induk yang baru kepada wujudnya empire kemanusiaan dan tamadun insan itu. Nuh bukan sebarangan manusia itu, bukan sebarangan person itu. Dan Ibrahim, Abu Rahim ataupun Abraham disebut Abu Rahim, bapa yang sangat penyayang dan bapa kepada berbilang belasnya para al-anbiya wal mursalin. Ada yang menyatakan lebih kurang 18 para rasul telah pun bersalah-silah keturunan daripada Abu Rahim itu, ataupun Abraham ataupun Ibrahim, ya, dalam bahasa lahjah yang lebih maklum dalam kitab Al-Quran Karim, dalam qiraat Hafs an Asim, Ibrahim. Tapi disebut juga dengan Abraham ataupun Abu Rahim, bapa yang sangat penyayang, ya. Itu bukan sembarangan, itu juga nafsi. Aisyah, ya Allah, juga itu merupakan tercipta tanpa berbapa. Rohnya dihantar malaikat Jibril kepada Maryam, lalu terus melekat ataupun berada dalam rahim, dan lahirlah Aisyah. Musa juga kata tidak mampu. Musanya, Aisyahnya nafsi, dan Isa berkata pergilah kepada Muhammad. Muhammadlah yang menjadi pemula kepada syafaat itu, diizinkan oleh Allah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah. Wasilah wal fadilah,
dan bangkitkanlah di makam ataupun pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan bermulalah hari pembalasan. Bermula hari pembalasan dengan tauliah diberikan Tuhan kepada sebaik-baik insan. Ketua insan di dunia ini ialah Adam. Ketua insan di negeri kekal abadi ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salamlah kepada junjungan Nabi mulia, jangan pernah dialpa dan dilupa, jangan pernah terlepas selawat dan salam kepadanya, kerana hari kekal abadi nanti kita akan diukur selawat kita berapa banyak untuk dekat ataupun jauh daripadanya. Lagi banyak dekatlah, lagi jauh, lagi kurang, lagi jauh berjuta-juta batu lagi, kilometer lagi dengan Nabi Muhammad. Sebab tak pernah selawat dan salam kepada Rasulullah, tak pernah pun mengingati junjungan mulia Nabi Muhammad. Saya nak pergi kepada konklusinya. Bermulalah perbicaraan, bermulalah hari pembalasan, bermulalah salat sebagai pengadilan yang pertama. Nunjuk kata bahawasanya sembahyang ini, ya Allah, penghakiman dan kes yang paling berat antara makhluk dengan penciptanya. Kemudian barulah antara makhluk sesama mereka dimulakan perbicaraannya. Hendaknya kita tahu pula apakah kes yang mula menjadi kes perbicaraan pertama. Itulah kes pertumpahan darah, jinayah, membunuh, mencedera, memukul, membelasak orang dan semuanya. Itulah second case yang difailkan ataupun dibentangkan di padang mahsyar. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Awal pertama sekali dihisabkan manusia itu ialah sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun sembahyang hendaklah diambil perhatian. Rosaknya rukun, rosaknya sembahyang. Rosaknya sembahyang, rosak hisab di negeri akhirat. Rosak hisab di negeri akhirat, yang lain-lain jadi macam rosak belaka. Dia akan bertalian, dia akan berkaitan antara satu sama lain. Rosak rukun, rosak sembahyang. Rosak sembahyang, rosak habis semua kes-kes yang lain. Bermulalah sembahyang itu dibicarakan. Baiklah sembahyang, baiklah seluruhnya di negeri akhirat. Rosaknya sembahyang, rosaklah habis dah. Kalau lah start pun kita dah rosak dah, apa boleh buat? Start masuk mula-mula sekali dah rosak dah. Astagfirullahaladzim. Oh, itu yang paling bahaya sekali. Start masih dah rosak dah. Start hari kiamat itu dah silap dah, slap dah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Yang tu kita tak nak. Yang tu yang kita ingin berwaspada dan berjaga-jaga. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 13 rukun bilangan semuanya. Niat itu yang menjadi rukun yang pertama. Qasad itu sebenarnya takrif kepada niat, kerana niat itu bukan dilafazkan pada asal maksud niat. Niat itu pada ta'rif yang asalnya ialah al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li, iaitu sesuatu tekad yang disusuli direct terus dengan pengamalan. Memang dia ada dah, sanubarinya terlintas nak buat apa dan dia terus buat, maka itulah yang dimasukkan dengannya. Kalaulah itu dinawaitukan dan lebih kurang 5 tahun kah, 5 bulan kah, 5 hari kah, 5 jam, itu hanya dikira sebagai perancangan. Perancangan, oh, dia bukan niat ni, perancangan. Tetapi niat yang dimaksudkan ialah sesuatu itu disusuli dengan pengamalan, dan inilah yang dimaksudkan sebagai rukun. Rukun dalam sembahyang itu adalah niat. Kita tidak nafikan bahawa niat itu memang lintasan hati. Biarpun kita nak buat esok pun niat juga. Saya terima itu juga definisi niat. Ya, saya terima niat. Tetapi untuk mendefinisikan niat sebagai rukun sembahyang, hendaklah yang dimaksudkan ialah niat waktu kaki kita tegak dan kaki kita pula menghadap ke arah kiblat dah. Bukan dalam keadaan yang macam V sangat, kalau boleh yang dalam keadaan yang tegak sedikit lah. Dan kita pun sudah adakan pra kepada salat.
Prasalat itu ialah datang terlebih awal, alhamdulillah, berwudu. Kemudian Nabi dalam hadis Nabi pun menyebutkan, bila dia datang, maka dia terlebih dahulu berwudu dan dia bersolat qabliyah contohnya. Dan Nabi sampai menyebutkan, janganlah pula dia mengetuk-ngetukkan ataupun meletup-letupkan jemarinya, prak-prak-prak, sehingga kan itu juga dikira sebagai interaction kepada qasad niatnya yang sepatutnya sudah ada konsentrasi dan fokusnya. Sampai begitu sekali, sehingga kan Nabi mengajar dan mentertibkan para sahabat dan para jemaah, maka datanglah terlebih dahulu awal, berwudulah dan qabliyahlah, dan jangan pula diselangi pula dengan bentuk yang perang. Kemudian sampai begitu sekali diadakan agar perang kepada sembahyang itu sudah pun menjadi damai dan tenang. Bila mana jantung kita sudah pun tidak lagi berdegup-degup, tutang, dan kita pun masuk sembahyang, maka dia akan jadi tenang. Sebab itulah Rasulullah kata, bila kamu datangi sembahyang, fa'alaikum bisakinah, maka datangilah dengan tenang saja. Fama adraktum fasallu, sempat yang setakat mana, sembahyanglah. Andai anda datang dalam keadaan imam sedang sujud, maka sujudlah. Itu ialah tindakan yang paling tepat sekali. Tak payah tunggu bila dia naik, kita pun tunggu lambat nak naik Allah ni, maka tak payah duduk nilai dia bila dia nak naik. Maka kita terus buat kerja kita, iaitu Allahu Akbar, takbir ihram, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, intiqal terus kepada posisi bersujudnya tuan imam. Kita pun mengikut terus kepada saya menurut perintah tuan imam, ikut terus. Itu yang betul. Dia rukuk, dia sujud, dia tahiyat terus. Tahiyat awal ni biar dulu. Kadang-kadang kita meneka-neka ni, tahiyat awal ni bukan tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir mungkin turun, tahiyat awal biar dulu lah. Maka saya mencadangkan agar lebih afdalnya ialah terus turunlah. Kecuali memang dah nampak dia memang nak gaya nak naik, kan, kita nak turun dia nak naik, maka tak apalah, supaya kita jadi macam taklah berselisih pula dengan dia. Kita pandai-pandai mengagakkannya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niat itu dengan maksudnya tenang datang awal, dan Nabi kata alaikum bisakinah, maka ketenangan sebelum mendirikan salat dan sebelum qiyam dan sebelum takbir ihram ialah sebagai pembantu dan support kepada niat itu. Andai terkopok-kapok, kelang-kelibuk, tercungak-cungak dalam keadaan Allahu Akbar, waktu nak memulakan iftitah ataupun dalam keadaan kemudian dia nak mula al-iftitah contohnya, dia begitu sekali, maka hilanglah kekusyukan dan ketenangan yang sepatutnya menjadi matlamat utama dalam sembahyang itu. Rupa-rupanya Allah kata aqimis salata li dzikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Rupa-rupanya sembahyang ini ialah untuk ingat kepada Allah. Nah, rupa-rupanya zikrullah ini merupakan sesuatu yang amat-amat menenangkan dan terapi yang terbaik dalam banyak-banyak terapi, iaitu terapi ketenangan jiwa. Tenang jiwa, jangan kelam ribut, jangan tunggal lagas, jangan kelam gabros, tenang, karena dia akan mendamaikan, dan dia akan menyebabkan fizikal kita pun turut akan terasa sihat walafiat. Kalau lagi dipikir, lagi tension, lagi pressure, lagi banyak kerja dan tidak didamaikan dan direhatkan, maka kita akan terus collapse saja. Patutlah Nabi pun mengisytiharkan, ya Bilal, arihna bis salah. So the announcement ialah, wahai Bilal, tolong bagi rehat kami nak sembahyang. Tengok apa announcement Nabi Muhammad SAW. Wahai Bilal, arihna bis salah, please tolong bagikan rehat, kami nak sembahyang. Apa maksudnya? Ialah bagikan kami yang sedang duduk sibuk dengan dunia, kerja, tolong bagi rehat. Kalau tidak, kami akan pulur lagi dunia dan kami akan bersabuk kepala. Sembahyang ialah ingat kepada Allah, dan sembahyang ialah serasi dengan terapi ketenangan jiwa.
Sebab itulah Ibrahim bin Adham, sufi yang hebat, pernah berkata, andainya para sultan dan para raja mengetahui akan apa yang terletak di sanubari hamba-hamba Allah yang saleh, yang berzikir dan tenang jiwa mereka, nescaya raja dan sultan juga akan mempenjarakan orang-orang yang kuat berzikir ini. Ini kerana cemburu dengan aset, iaitu yang lebih melimpah dan banyak berbanding dengan raja itu sendiri yang tidak ada aset. Kalau dia tidak tenang, kalau dia tidak tenang. Kerana tenang itu yang paling terbaik sebenarnya dalam jiwa manusia, tenang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, niat ialah sebagai ketenangan. Sembahyang itu dimulai dengan niat kerana Allah, ataupun Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, tidak diperintahkan mereka itu melainkan hendaklah berniat kerana Allah SWT. Sebelum berniat kerana Allah, berniat apa dulu, nak sembahyang apa, nak buat apa. Maka dia ada dua perkara, niat apa dan niat kerana siapa. Dua-duanya itu wajib dilakukan. Niat apa menjamin sahnya amalan, niat kerana siapa, kerana Allah maksudnya lah, menjamin makbulnya amalan. Makbul ini bermaksud berpahala. Mungkin kita niat kerana, ataupun kita niat apa itu sudah lengkap, itu kita dah sembahyang, niat betul dah, tetapi kita bukan niat kerana Allah, maka akhirnya sembahyang itu sah, tetapi tidak ada apa-apa pahala langsung. 2 kali, 5 kali, 10 kali, 1000 kali, semuanya sembahyang bukan kerana Allah. Kerana saya kena mari lah, macam mana ada dia pelantik dah, sepenggal lagi pula, 2 penggal lah, 3 penggal, dia dah kuasa pula. Kalau tak mari nanti orang kata apa pula, dia menjadikan ia sebagai satu lapik beramanah, nanti orang kata apa pula, dah jadi leki ni kan. Nanti orang kata apa pula, maka itu janganlah dijadikan lapiknya. Saya tidak menafikan ada orang yang kita ini kita berdakwah kepadanya agar datanglah ke surau, dan mula-mula dia memang berat hati nak mai ke masjid. Dia fikir macam bagus sangat dengan masjid. Nanti dia buat kata apa, mula-mula buka sliding door ataupun dia duduk tengok, kata siapa nak tengok aku. Dia pun rasa seriau semacam, kerana itu langkah pertamanya memasuki surau. Mula-mula kadang-kadang dia ikut-ikutan, mula-mula dia buat tidak ikhlas kadang-kadang, tetapi insya-Allah dengan izin Allah, moga-moga keikhlasan dan ketulusan itu akan mari juga. Sebab itulah kita berdoa selepas main, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tolonglah aku untuk zikir, untuk taat, untuk zikrika wa syukrika, dan syukur, dan memperelokkan ibadat kepadamu. Perelokkan dalam berniat dengan betul. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu hendaklah dengan niat, dan niat sembahyang mestilah ketika takbiratul ihram, bukan di bilik rumah kita, bukan di tempat wuduk tadi, ialah ketika nak takbiratul ihram. Tenang kan? Dalam kepala kita sudah yang free dah, sembahyang isyak 4 rakaat. Ada orang kata set dah kepala lah, nak sembahyang isyak 4 rakaat. Maka kepalanya sudah pun ada kira-kira macam satu set yang lengkap saja. Aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat. Adaan makmum lillahi ta'ala. Sembahyang itu tunai bukan qadha. Sebab ada pula type of sembahyang. Type sembahyang ni ada tunai, ada qadha. Ada yang sembahyang fardu, ada yang sembahyang sunatnya. Maka dengan ini kan, maka niat sembahyang penting, dan sembahyang yang jenis apa juga, itu juga niat yang terkandung. Ini kena ambil berat juga bab niat ni. Bab niat ini. Ini menunjuk kata niat ini sangat-sangat penting dalam amalan kita. Patutlah manusia ini paling utama sekali ialah hatinya. Ala inna fil jasadi mudghah. Adapun pada hati manusia itu ada seketul daging. Bila baik, baiklah. Bila rosak, rosaklah. Bila betul, betullah. Alamat, kalau betul, sampailah surat tersebut. Kalaulah alamat tidak betul, maka
tidak akan sampailah ke rumah, iaitu kerana adresnya tidak di-type dengan betul, maka niat itu seumpama tulisan alamat nak pergi ke mana. Didefinisikan juga oleh para alim ulama bahawa niat itu ialah untuk kita nak adreskan, untuk kita nak letakkan alamat ke mana. Alamat iaitu sembahyang isyak, dan kita buat itu kerana Allah, maka itulah complete punya alamat. Kalau tidak diletakkan alamat yang betul, lama-lama dia tak nak sampai kepada Allah. Sebab alamatnya kerana tu imam contohnya, kerana tuan-tuan tertentu, kerana kawan tertentu, dia buat kerana orang. Oleh demikian dia akan pergi kepada orang tu, dan sampai kepada hari kiamat Allah akan menempelak dia. Mintalah pahala daripadanya, mintalah pahala daripadanya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, niat selesai. Dan dinyatakan dalam kitab fiqh manhaji ini juga untuk pengetahuan kita dengan lebih jelas lagi, tidaklah disyaratkan menyebut dengan lidah. Ya. Tidak perlu lafaz kata apa. Tidak disyaratkan, tetapi bukan kata tidak boleh, tapi tidak disyaratkan. Itu dikira lapiknya bahasa lah. Kadang-kadang ada orang yang usalli, kita jangan kata, "Hei, bid'ah ni," contohnya lah. Maka yang berlafazkannya no problem lah, tidak ada masalah. Saya mengambil kira lafaz itu untuk nak bagi lebih teratur dan terarah lah. Ya usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Biarlah kita kalau nak kata usalli, kita tahu apa makna usalli. Orang tanya pula, apa arti usalli? Tahu apa dah. Fardhu isya'i, tahu fardhu tu apa benda dah. Arba'a raka'atin, arba'a tu apa? Arba'a tu dia kan tu ya, kalau itu. Kalau kita nak berusolli pun, hendaklah kita berpijak di bumi nyata. Betul lah, kita nak usolli, kita tahu usolli saja aku sembahyang fardhu, iaitu sembahyang yang wajib, bukan sembahyang sunat. Sebab itu kalau kita nak sembahyang ba'diyah pula, niat lintasan hati kita pula, saja aku sembahyang ba'diyah, saja aku sembahyang qabliyah. Sebab itu sembahyang itu satu niat. Sembahyang apa pula ialah niat yang menjadi cabang kepada niat yang asas tadi. Kita nak puasa esok contohnya, ada yang nak puasa besok, katalah dia nak puasa hari Khamis ini. Puasa itu puasa apa? Nazarkah? Kafarahkah? Puasa qadhakah? Puasa sunatkah? Maka hendaklah tentukan. Kalau tidak, saja aku nak puasa esok hari. Puasa apa? Puasa itu pun tidak betul-betul kita letakkan lintasan niat yang betul-betul. Maka letakkan betul-betul. Ini menunjuk kata bahawasanya agama Islam ini sangat-sangat profesional, sangat-sangat teratur, dan sangat-sangat particular lah dia, macam particular juga. Dia bukan main tak promo, membuta tuli, tetapi dia memang ada aturan, tersusun sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidaklah disyaratkan menyebut dengan lidah. Ini fiqh manhaji, fiqh mazhab Syafi'i menyebutkan bahawa tidak disyaratkan. Tetapi nak sebut tak apa, tak sebut tak apa. Tetapi jangan pula, saya ni tak sebut. Contohnya saya kata, saya ni tak sebut. Yang nak sebut tu sebenarnya itu kira lekeh. Jangan macam lekeh tu pula. Kita jangan berkhilaf dalam keadaan cuba mempelekehkan. Itu yang masalah yang duduk bertelagak. Kita punya pendapat yang betul. Ni yang betul dia lekeh. Musalli pula. Kalau kita tak beramal, jangan kita mencela. Sebab para sahabat itu, ada yang bermusafir dan berbuka, ada yang bermusafir dan berpuasa. Dan dalam riwayat itu, dan kami tidak mencela sesama kami. Itu kesopanan dan kesusilaan di kalangan mereka yang berselisih faham. Dan itu ialah sesuatu ketertiban yang perlu ada pada para ulama sekarang ini. Iaitu kena ada juga sikap tidak suka mengatakan inilah yang sebenarnya, yang betul, itu mengaku belakang. Memang benar, kalau benda-benda itu memang berlaku, memang terpaksa kita tegak lah, betul lah. Tetapi kalau benda itu masih dikira ruang-ruang yang boleh dikhilafkan, terimalah kekhilafan itu. Terimalah kekhilafan itu. Ya, seperti lafaz niat itu mungkin dikira sebagai sesuatu perkara yang
boleh diambil sebagai kekuatan menguatkan untuk mengajar, tidak apalah, untuk mengajar hati kita biar fokus. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan memasuki tandas dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sesudah hadis riwayat Bukhari itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dan dia itu mensyarahkan, dan dia berkata dalam singgung dia cakap adalah menyebutkan doa di luar tandas, bukan dalam tandas, di luar menampak kakinya sebelah kiri, dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Takwil pertama. Takwil yang kedua daripada kalangan para muhaddisin kata daripada khubsi, yaitu kekotoran, keburukan, ya, kekotoran najis, kekotoran itu, dan juga yang ini khaba'is, itu daripada syaitan dan keburukan mereka lah secara umum. Tetapi ada yang lebih mendalami daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Begitu. Syaitan jantan dan syaitan betina. Dan dia kata dianjurkan mengucapkan dengan kuat. Dianjurkan mengucapkan dengan kuat agar benar-benar mentakzimkan dan membesarkan Allah. Sebab isti'adzah itu ialah ibadat kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika. Maka kita nak makan pun bismillah. Jangan baca dalam hati. Kalau dia nak minum tu bismillah. Contohnya bismillah. Dia minum, boleh minum lagi, alhamdulillah. Maknanya dia kena sebut dengan, bukan pendam lagi, sebut bismillah, bismillah. Sebab menyebutkan itu ialah ibadat. A'udzubillah itu juga ibadat. Menunjukkan bahawasanya menyebut a'udzubillah itu isti'adzah yang boleh dikuatkan. Boleh dikuat. Dan juga boleh juga dikuatkan untuk ta'lim. Maka dia ada satu peruntukan untuk ta'lim. Lepas dia dah bijak dah, lepas tu dia nak stop. Dulu saya baca kuat, lari saya nak stop, boleh juga. Maka saya memberi ruang yang lebih open. Dulu memang saya baca usul, sekarang dah macam cekap sikit dah, tak baca usul pun tak apa juga. Omar mengajar orang yang mu'alaf iftitah, baca Fatihah, baca tasbih, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia baca semua sembahyang itu, rukun-rukun, satu persatu sampai habis ayat dengan kuat. Rupa-rupanya Umar mengajar yang mu'alaf baru masuk Islam ni untuk mengikuti part, satu demi satu, one by one, satu persatu dia punya bahagian sembahyang, dan ia untuk ta'lim tidak apa. Untuk ta'lim tidak apa. Jadi selesai dah babnya, selesai kan. Berdiri ketika untuk nak takbiratul ihram tu, berdirilah, dan dia pun berdiri, dan dia pun dengan keadaan kakinya macam saya katakan tadi adalah afdal, kakinya betul-betul menghalakan ke arah kiblat. Jangan sampai jadi gitu sangat, V sangat. Mana ke arah itu lebih tepat. Dan kalau lebih cantik lagi memang kena rapatkan sehingga kan kaki kawan kita dengan kita tu kalau boleh merapat sekali lah. Kadang-kadang memanglah bila rapat kaki kawan sebelah mana, dia rasa macam beli kelemah pada lah. Kata aku nempel kat aku apa pula. Walhal sebenarnya sunnah Nabi Muhammad itu begitu mengakrabkan sama jemaahnya. Makan berjemaah, dan sampai rapatnya bahu-membahu dan kaki sama lapat sama satu sama lain. Itu menurut kata sungguh-sungguh Nabi itu merapatkan dan mempereratkan hubungan antara para jemaah itu. Dan Nabi berkata, sesungguhnya aku melihat syaitan yang menyelinap celah-celah kaki itu seumpama kambing yang keluar daripada celah kandang.
Maka kalaulah direnggangkan, memang dia akan berlari-larian antara kaki dan kaki kawan. Bila dia terpisah saja, dia tengah lari ke sini, dia lari ke sini, dan syaitan sedang berputar-putar dan berlega-lega di ruang sembahyang sebenarnya. Dan kita tak nampak, tetapi Nabi menyatakan itu yang sedang beroperasi dan sedang berlaku sebenarnya. Kalau kawan ni buat action, malahan ada dekat kawan ni, maka dia jauh sangat. Maka ketika berlakunya jauh itulah syaitan akan memasuki ruang-ruang saf itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila saf kosong di hadapan kita, orang yang belakang itulah sepatutnya yang replace. Itu just untuk yang tambah saja. Kadang orang sebelah dia tambah, sebelah lagi ngesok sampai ke ujung. Ramai yang akan bertindak pula, demi untuk mengelakkan daripada ramai pula yang kena bergerak. Sedangkan bergerak dan sembahyang ini sepatutnya dikurangkan, tetapi buat begitu menyebabkan ramai pula nak kena bergerak. Oleh demikian, saf yang kemudian hendaklah menghadap ataupun bergerak ke hadapan. Itu yang afdal. Ya. Saf ketiga lompat naik ke kedua. Saf yang keempat lompat ketiga. Itu betul. Bukanlah rakan sebelahnya mengesok pula. Jadi pada sana mengesok sampai ke ujung mengesok pula. Iaitu yang akan menyebabkan ramai orang kena bergerak. Sedangkan bergerak banyak itu tidak dialu-alukan. Berdiri diriwayatkan daripada Imran bin Husain. Imran bin Husain kena penyakit bawasir. Penyakit yang didubur seseorang manusia itu bila mana dia sudah terkena bawasir, dia tidak boleh lagi mengangkat benda berat satulah. Dia tidak boleh memakan benda yang pedas, dan sehingga kan berdiri yang kuat dan selesa pun dia tidak mampu. Terasa macam sakit bahagian duburnya itu. Maka dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk berdiri dengan begitu lama. Maka Nabi pun berkata, sembahyanglah kamu yang akan berdiri. Sekiranya kamu tidak mampu, duduk. Sekiranya tidak mampu, maka di atas lambung kanan, iaitu mengiring di atas sebelah kanan dan menghadap dada ke arah kiblat, seumpama jenazah yang dikuburkan dan dadanya menghadap ke arah kiblat. Menurut kata, kiblat itu syarat untuk sahnya sembahyang. Tak menghadap kiblat tidak sah sembahyang. Menghadap kiblat dikebumikan jenazah juga syarat untuk pengkebumian ini. Andai didapati memang dia telah pun pesong ataupun terkalih dia tidak menghadap ke arah kiblat, kena korek balik, garis pula dan letakkan balik menghadap ke arah kiblat. Bagus sekali. Tiba-tiba orang bagi tahu, kami tengok jenazah ni bukan menghadap kiblat. Dia menghadap mana pula? Dia menghadap belah Iraq. Pokoknya pengikut Syiah, Ithna Asyariyah. Kalau di Malaysia ini pun ada juga. Dia bukan menghadap ke arah Kaabah dan kiblat, dia menghadap ke arah Iraq. Menghadap ke arah Karbala bermaksud. Dia bukan Kaabah, Karbala. Itu bahaya. Rupanya ada juga yang menghadap ke arah kiblat yang lain. Dia bukan kiblat Kaabah, menghadap ke arah Karbala. Dan ada yang menyebutkan dia menghadap ke arah Iraq, iaitu tempat lahirnya Imam Mahdi yang akan datang. Namanya Muhammad ibn Hasan al-Askari. Seseorang itu dianggap berdiri apabila dia berada dalam keadaan yang tegak. Sekiranya dia membongkok dengan sekira-kira tapak tangan boleh menyentuh lututnya tanpa uzur, dia bongkok. Sebab kadang-kadang ada orang yang sakit, dia terpaksa membongkok. Ataupun dia saja dia bongkok gitu. Maka kalaulah tak ada apa-apa uzur dan dia membongkok sehingga tangan dia boleh mencapai lututnya, maka rosak dan batallah sembahyangnya. Maka batallah, tidak salah sembahyang itu. Kalaulah dia punya bongkoknya, dia tidak beri tegak, dia duduk letak sampai jadi jatuh tu. Kawan ni letih lah, tak dapat lah. Maka dia sembahyang kadang-kadang sampai jatuh gitu. Sebab itu kalau pun kadang-kadang kita rukuk, jangan rukuk ke bawah sangat. Ada yang rukuk sampai kepala dia sudah lebih daripada lutut dah. Dia macam dia down sangat. Jangan berlebihan sangat. Dia memang rukuk itu dia sama je. Biar dia jadi macam papan meja yang rata. Di atas belakang kita ni bagaikan satu meja yang rata. Dan begitulah kiam adalah tegak. Tapi tegak tu jangan sampai jadi macam askar
duduk berkawat tu loh, duduk menjadi kutu. Allah. Dah, dalam keadaan yang tenanglah, kepala itu ditundukkan dan dihadap matanya ke arah tempat sujudnya. Dia tegak dan tidak boleh iaitu menundukkan, dan tanpa uzur dia tunduk, maka dikira batal sembahyangnya. Sekira-kira tunduknya itu sampai boleh mencecahkan telapak tangannya pada lututnya, batal sembahyang. Sebab berdiri dengan tegak itu ialah rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Ada orang ngerti duduk sampai dia sembahyang macam bungkuk tak lahat. Maka itu menyebabkan boleh membawa kepada sembahyangnya itu tidak dipenuhi rukunnya lah. Sekiranya orang sembahyang dalam keadaan orang yang bersembahyang hanya mampu berdiri pada bahagian tertentu saja dan tidak mampu pada bahagian lain, maka adalah dia berdiri ketika melakukan bahagian yang dia mampu berdiri. Okay, dia berdiri. Lepas itu pada contohnya pada rakaat yang berikutnya dia kena duduklah. Boleh menjadi begitu. Rakaat pertama dan kedua dia berdiri, lepas itu dia tak mampu dah. Rakaat yang ketiga dan keempat dia duduk, maka teruskan teruskan sembahyang itu dengan dia berduduk di antara dua sujud. Jadi kita bagi dulu laluan azan fardu isya. Selepas daripada itu kita akan sempurnakan sedikit lagi berkenaan dengan rukun-rukun sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun yang kedua ini disebut berdiri ketika sembahyang fardu. Menunjuk kata sembahyang fardu menjadi rukun untuk berdiri. Sembahyang sunat tidak dirukunkan. Sembahyang sunat untuk berdiri itu bukan rukunnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, iaitu man shalla qa'iman fahuwa afdal. Sesiapa yang sembahyang dalam keadaan berdiri, maka itulah yang afdal. Sesiapa yang shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'im, maka dia mendapat separuh daripada pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman, kalaulah dia sembahyang sambil berbaring, maka dia separuh saja daripada pahala orang yang duduk. Ini merujuk kepada sembahyang sunat. Sembahyang sunat
Kalaulah seperti sembahyang at-tarawih, tiba-tiba malam itu dia kekenyangan ke, dia terlebih makan ke, dan dia tak larat dah, dia pergi lagi dah. Tiba-tiba dia kata malam ni tak pahala, lebih sangat makan. Ada yang memang betul lah, dia minum tu kalau berlebihan bahaya. Ada yang sampai dia bulan sekarang dia tak keluar lagi ni lebih kurang berapa, 90 apa hari dia nak masuk Ramadan, lebih kurang betul lah kan, around 3 bulan lagi kita nak menyambut Ramadan. Sekarang ni dia tak mari lagi bulan Ramadan, tak apa lah. Bila dah mari bulan Ramadan, dia akan keluar satu kolej Ramadan lagi. Kolej Ramadan pun akan dikeluarkan, muncullah kolej yang ditulis kolej Ramadan. Dan kolej itu betul-betul padat lah, dengan dahaga dia tu, dah 12 jam dahaga. Memang kolej dia macam happy birthday punya kolej tu. Kan sekarang restoran dia sediakan happy birthday punya, janji bawa kat pendalam, tunjuk bukti kata memang nak celebrate birthday, dia bagi memang betul-betul sebesar ni. Dan ada juga yang pergi bantai sampai macam tu, bubuh sampai 1 GL itu memanglah. Memang sekali nak berdiri pun tak boleh, nak berdiri lama-lama pun dia rasa lain, sakit, rasa semacam. Oleh demikian ada yang sembahyang sambil duduk, dan sembahyang sambil duduk dalam solat sunat diizinkan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya fikir dalam bab dalam bab sembahyang sambil duduk ini, ada juga yang kadang-kadang menggunakan kursi ya. Ada yang menggunakan kursi ataupun menggunakan kemudahan seperti ya, kalau sekiranya dia memang tidak boleh langsung duduk di antara 2 sujud dan duduk atas kursi itu, maka mungkin itu diusulkan untuknya. Tetapi kalau dia boleh duduk atas 2 sujud, dia duduk atas kursi, itu bukan dia. Kerana salat secara duduk yang afdal, yang betulnya ialah duduk di atas 2 sujud. Itu yang betulnya. Dia ialah berdiri, kemudian level yang kedua ialah duduk di antara 2 sujud. Betul, duduk di antara 2 sujud. Kemudian dalam keadaan dia berbaring. Berbaring itu yang paling afdal sekali ialah di atas lambung kanannya, menghadap dada ke arah kiblat. Dan maknanya itu ialah dia punya pilihan-pilihan yang Nabi senaraikan untuk dia bersolat. Berdiri, duduk itu ialah posisi duduk antara 2 sujud. Ada orang yang memang dia punya sakit, dia tak boleh lipat kaki dia langsung dah, dan dia terpaksa menggunakan khidmat kursi. Yang itulah mungkin dia sebagai satu keuzuran yang tidak mampu lagi dia bertahiyat itu, macam tahiyat itu, dan dia terpaksa duduk atas kursi itu. Yang tu saya kira itu special case lagi lah. Tapi yang tidak ada special case, dia hendaklah duduk di antara 2 sujud. Itu yang duduk yang sebenar-benarnya yang dimaksudkan. Dia start daripada bawah. Allah Akbar, dia duduk tahiyat, macam duduk tahiyat, dia start daripada bawah. Oleh demikian dia jangan pulur sangat, sebab tu imam tak habis bawah lagi, dia down dah. Maka dia berhati-hati, sebab dia semua tu dia cepat. Rukuk pun cepat, sujud pun memang cepat, nak bangun daripada sujud pun cepat. Oleh demikian dia kena kawal sikit speeding dia tu, agar tok imam dah sampai barulah dia bergerak. Sebab mau tak mau dia beberapa inci je untuk nak rukuk, beberapa inci pula untuk nak sujud, beberapa inci lagi terus dia jadi tegak berdiri balik. Tok imam nak kena kawal daripada bawah, nak kena naik atas, yang dia perlu naik cepat awal, tak boleh cepat awal, dia kena slow, relax. Dia sembahyang dalam keadaan duduk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takbiratul ihram hendaklah dia menyebutkan takbiratul ihram, dan ini saya ingin sentuhkan sebagai penutupnya, iaitu Rasulullah bersabda, miftahus salah at-tuhur, permulaan kunci sembahyang itu ialah berwudu, dan bermulalah haramnya untuk
sembahyang itu dia tidak boleh lagi bercakap. Tahrim, dipanggil tahrim. Bermulalah ihram dan pantangnya sembahyang itu ketika dia takbir Allahu Akbar, habis. Tak boleh lagi nak bercakap, makan, telan, bersembang ke apa, tidak boleh. Wa tahliluha, dan menjadi pintu halal tahallulnya ialah Assalamualaikum warahmatullahi. Takbiratul ihram ialah dengan Allahu Akbar, maka sebutlah dengan jelas Allahu Akbar, jangan panjang sangat. Allahu Akbar. Kadang-kadang berlaku juga lah, masing-masing nak buat lagu tersendirian ya. Maka dia pun menarik panjang. Allah, tak apa lagi. Allah, tak apa. Itu betul. Itu no problem. Tetapi jangan Allah panjang sangat, tetapi berpada-pada je. Allah Akbar, tak apa lagi. Tetapi jangan Allah Akbar, tak boleh. Sebab maksudnya lain. Maksudnya Allah, adakah Allah itu maha besar ya? Dia tanya balik. Tak pasal-pasal dia bertanya Allah. Al-an, itu ayat Al-Quran. Allah kata kepada Firaun, Al-an, adakah sekarang baru engkau nak beriman dengan aku? Sedangkan sebelum ini engkau berkata, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Maka jangan Allah panjang sangat, dan jangan Allah panjang Akbar, tak boleh juga. Biarlah sebut itu dengan jelas, Allahu Akbar. Allahu Akbar, betul-betul. Kadang-kadang kita cubalah untuk pronoun dan sebut Arab untuk biar cantik, molek, kan, benar-benar Arab sedikit lah, walaupun kita tak mampu. Tapi kalaulah yang macam bunyi Melayu sangat dan terplengok sangat, cuba bentuk sikit lah, sikit-sikit, bagi pedor sikit, orang kata pedor bagi dia. Kalau ada bunyi Allahu Akbar, Allah, dah 60 tahun dah duduk bawa lagu tu kan, Allahu Akbar, bunyi pun alah. Cuba bagi bunyi tu sedar sikit lah kan. Nak menyebut nama Allah, awaklah usul. Nampak bunyi tu pun Allah Akbar, bunyi tu Allah. Awaklah bunyi lagu sedar sikit, Allah Akbar. Ya, itu satu perhatian yang perlu ambil peduli juga lah. Jangan ya, kita pun nampak penyekat, nampak malas, sebut dengan bersemangat dengan betul-betul kemas, jelas Allahu Akbar, menyebut dengan begitu jelas takbiratul ihram. Walau bagaimanapun tidak mengapa sekiranya ada penambahan yang tidak mengubah nama Allah, seperti menyebut Allahu Akbar, ataupun sekiranya kalimah itu tidak sah kalau sebut Allahu Al-Akbar, itu tak boleh. Dia tidak boleh tukar Allahu Al-Akbar ataupun Akbar Allah, dia tidak boleh menukarkan. Saya lebih berpandangan isu ini ialah dipanggil tauqifi. Dalam istilahnya tauqifi ialah telah pun tertentu begitulah, ditentukan begitu, tidak perlu kita nak ubahkan. Kan Allahu Akbar bermaksud Allahu A'zam, tukar pula lah Allahu A'zam pula, ataupun Allah Azim, tukar pula yang baru. Maka boleh tak? Tak, tidak boleh tukarkan dengan lafaz yang lain. Itu kita takbir dengan, ataupun kita bermula dengan Alhamdulillah, tiba-tiba tukar yang lain pula, maka tidak boleh. Kita kena tauqifi, ialah tertentu, begitulah Allah Akbar, maka tidak boleh lagi ditukarkan. Ya, tidak boleh lagi ditukarkan. Dalilnya seperti mana sabda Rasulullah SAW, usallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah sebagaimana kalian melihat aku ini sembahyang. Dan Nabi ketika mana bertakbiratul ihram
menyebutkan lafaz itu, iaitu Allahu Akbar. Jangan ditukar dengan kalimah yang lain. Dulu waktu zaman Turki itu pernah sampai kepada tukar kepada bahasa Turki. Azan pun Turki kalau boleh sampai kepada takbir pun mungkin dia nak tukar bahasa Turki habis. Dia memang Turki berbeza sikit lahjah dia. Kadang-kadang talbiyah dia pun lain. Labbaik Allahumma labbaik. Dia jadi labbaik Allah. Dia jadi lain. Dia tidak sebut labbaik Allah, labbaik Allah. Mungkin saya hanya berpandangan mereka susah kalau nak sebut labbaik Allah. Dia jadi labbaik Allah. Dia jadi lain. Dia jadi susah nak sebut. Allah disebut Allah. Tetapi masalahnya kita yang Melayu ni jangan pula dengar orang sebut lain sikit. Kita pun labbaik Allah. Melayu dia betul-betul elok dan jangan duduk tukar lah. Sebab itu kalaulah kita dah boleh sebut dengan betul, sebut dengan betul lah. Orang India pun macam tu. Kadang-kadang mereka tidak boleh menyebut dengan betul. Iaitu kadang-kadang Bismillah kalau sebut itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah kalau disebut itu. Bismillah sepatutnya. Bismillah. Kadang-kadang disebut Bismillah. Kadang-kadang dia susah nak sebut itu. Kadang-kadang Subhanallah. Kadang-kadang dia cerita Subhanallah, Allahu Akbar. Kan itu. Kita yang tidak pernah ada masalah dan tidak berpenyakit lidah, kita tak payah duduk berubah pula. Tiba-tiba kita pun sebut Subhanallah, Allahu Akbar, tak payahlah. Yang kita dah elok lah. Alhamdulillah. Allah kurniakan lidah kita dah elok, alhamdulillah. So kita tak payah duduk tukar yang lain. Macam tu dah juga Allahu Akbar, betul. Kalau kita sembahyang kat Masjid Nabawi, macam-macam bunyi dia. Orang sebelah kita sebut Allahu Akbar. Memang kita kata kesian kat dia sebut takbir ihram pun macam tu. Tapi kita yang dah betul-betul sebut betul-betul lah Allahu Akbar. Ya. Kadang-kadang ada sebut Allahu Akbar. Kan? Turki memang betul Allahu Akbar. Ambil. Maka kita pun ada elok dah daripada Kota Warisan ni. Jangan pula Allah balik-balik umrah dia Allahu Akbar. Terkejut habis satu jemaah ni. So kita kata ni make in Turki power lagi lah. Nampak kemah ni. Jangan duk main-main ubah-ubah pula. Jangan duk ubah. Kalau nak teruk lebih ubah lagi, orang Iran tu lagi teruk mereka ubah. Labbaik Allah, mereka tak kata labbaik Allah, mereka kata labbaika ya Husain. Lingkup terus. Mereka di Padang Arafah, mereka di Mina, tepuk ya. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Kami datang wahai Husain, kami datang wahai Husain. Maka ia sudah kepada melakukan ibadat haji untuk Husain, wahai Husain, wahai Husain, wahai Husain. Maka ibadat kita hanyalah untuk Allah dan bukanlah untuk yang lain. Maka kesempatan pada malam ni setakat itu saja insya-Allah. Syarat-syarat takbiratul ihram ketika melafaznya berdiri, tidak sah takbir dalam ketika mana sekiranya dia melafazkannya ketika hendak berdiri. Ini kena dalam keadaan dia berdiri, melafazkannya menghadap ke arah kiblat, syarat-syaratnya, dan dalam bahasa Arab dan bukan dalam bahasa yang lain. Hendaklah mendengar apa yang dia sebutkan. Itu juga saya nak bagi tahu terlebih dahulu secara ringkas. Hendaklah mendengar, kadang-kadang dia angkat tetapi tak bunyi, sehingga dia sendiri pun tak dengar, maka tidak sah takbiratul ihram itu. Maka bunyikan. Takbiratul ihram adalah rukun. Angkat tangan setentangan dengan telinga ke setentangan dengan bahu, khilaf banyak sangat. Yang tu ialah sunat saja. Angkat itu sunat. Yang Allahu Akbar itu rukun. Kadang-kadang duduk khilaf, duduk bahas angkat tak mana, yang ni ke, kat sini ke, ini ke, bergaduh sampai bermasam muka di bawahnya. Tetapi yang
paling utama ialah bunyi tu Allahu Akbar. Yang tu yang rukunnya. Yang tu yang rukun. Maka hendaklah takbiratul ihram dia sendiri telinganya mendengar dan hendaklah disertakan dengan niat. Iaitu ketika malam takbiratul ihram dia Allahu Akbar, memang dia perasan dia nak sembahyang apa. Maka niat itu pun sudah ada dalam sanubari dan benar dia nak sembahyang apa. Wallahu alam. Sebelum nak tutup aku ada soalan, ya silakan. Tiga bagian niat solat. Ya. Qasad itu. Ya, dan ta'yin. Benarlah, memang kalau perincian para ulama dia ada sampai kepada tahap-tahapnya. Ada qasadnya. Qasad ini baru kepada lintasan dalam sanubari. Dan ta'yin itu ialah menentukan sembahyang itu sembahyang fardunya dan sembahyang itu berapa rakaatnya. Itulah ta'yin, ditentukan secara benar-benar detail. Qasad dan ta'yin itu. Dan para ulama yang memperincikan sedemikian bukan ingin menyusahkanlah sebenarnya, tapi ingin benar-benar menjadikan ia sebagai sempurna. Tetapi kalaupun saya hanya membuat satu kesimpulan dan rumusan yang umum, hendaklah berniat dalam hati kita waktu kita sedang qiyam nanti, nak sembahyang isyak nanti, dan kaki kita sudah pun menghadap ke arah kiblat, dada juga kita ada mengarah ke arah kiblat, dan tenang sudah hati kita dan nak sembahyang apa, maka itu sudah bermula dah qasad itu. Kita sudah ada qasadnya. Kemudian kita pun mungkin ada yang mengatakan usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Fardal isya'i menentukan sembahyang ini sembahyang fardu, itu yang dikatakan ta'yinnya. Ya, itu yang dikatakan ta'yinnya. Itu yang kata qasad wa ta'yin. Lintasan dan diluahkan dalam bentuk dia tentukan pula dengan apa yang dia nak sembahyang fardu berapa rakaat tunai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang dikatakan ta'yin. At-ta'yin ialah tentukan. Sebab bermula daripada hadis Nabi juga, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Niat apa? Qasad kena ada. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang itu apa yang diniatkan, hendaklah ta'yinkan niat, iaitu sembahyang fardu, sembahyang sunat, puasa wajib, puasa sunat, puasa nazar, puasa qada ada, maka hendaklah ta'yin. Bagi sedekah, bagi zakat, ataupun nak apa-apa, maka dia ada pada setiap perkara itu ada niatnya dan ada tertentu. Kerana niat itu penting membezakan antara adat dan ibadat. Kalaulah kita mandi bersiram dan menyejukkan badan, maka itu mandi kebiasaan harian. Tetapi mandi di hari Jumaat ialah mandi yang menjadikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza kan? Ada beza. Berehat dan tidur di siang hari di bulan Ramadan, niatnya ialah untuk nanti tarawih, maka itu dikira sebagai tidur yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidur untuk niat nak beribadat tahajud, maka dikira sebagai ibadat. Ada juga orang kata bekerja itu ialah ibadat, dan tidur berehat itu niat untuk nak bertahajud itu juga ibadat. Maka tidurlah di tempat kerja akan bergandalah ibadat itu. Ditambah buat fatwa baru pula untuk menambahkan lagi ibadat itu, maka tidurlah di tempat kerja. Astagfirullahaladzim. Itu jangan ikutlah. Itu fatwa mereka yang peningkatnya, dia tak nak kerja. Dia kata tidur itu ibadat, kerja juga ibadat. Tidurlah di tempat kerja, maka berganda-ganda lah dan bertingkat-tingkat lah ibadatnya. Lagi banyak lah ibadat. Jangan buat kerja itu lah. Soalan yang lain, kalau siapa-siapa nak tambah ya, Tuan Imam ya. Kalau orang yang tak boleh diri, saya kata dia duduk atas kursi. Sekiranya dia diri dulu, tak boleh kita duduk atas kursi. Pada kalau keluar tu, kita duduk. Tapi syarat penting yang diri pertama tu kena wajib diri. Sebab dia boleh diri lagi. Atas kursi kan, dia diri dulu, kursi belakang. Bila bercakap rukuk sujud dan nak berjalan keluar, duduk. Yang kedua tu dia duduk, tak ada diri lah. Betul tak? Oh, ya, mungkin ingin lebih menghalusinya
Sebab takbiratul ihram itu ialah dalam keadaan yang berdiri, ya, dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan yang duduk. Dan waktu kalaulah sekiranya dia memang mampu berdiri, betullah mampu betul-betul berdiri, dan lepas tu dia boleh duduk kemudiannya di atas kursi ke ataupun dalam posisi-posisi tertentu lah, maka dia ingin berdiri sekadar kemampuannya, maka itu yang paling utama lah, itu yang paling perlu dilakukan. Berdirilah ketika dia mampu berdiri, sehingga bukan ketika takbiratul ihram saja. Kalau lah satu rakaat dia mampu berdiri dulu, diri dulu, bagi selesaikan rakaat pertama tu gagah juga berdiri, lepas tu dan dapatlah juga takbiratul ihram, bukan saja takbiratul ihram, boleh juga untuk dia melebihkan lagi takbiratul ihram dan iftitah dan sebagainya. Lepas tu dia turun dulu, rukuk pada sujud, lepas tu dia duduk kat bawah dah. Dia tak mampu boleh, sebab dia kata saya memang first dia rakaat, lepas tu memang dah sakit dah, memang sakit, teramat sakit, dia sakit, lututnya berat sangat pun ada juga. Boleh demikian, dia mampu berdiri sekadar takbiratul ihram dan rakaat pertama, maka berdirilah. Tapi ada orang yang takbiratul ihram dia mampu berdiri, mungkin setakat itu dia buatlah, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah sekadar dia mampu. Ada orang yang sampai dia tak boleh berdiri langsung waktu takbiratul ihram. Kalau begitu memang dia kena duduk aja. Kalau lah memang dia tak mampu langsung, maknanya dia sambil dalam keadaan yang berbaring juga, dia baring ya, dia duduk atas katil di hospital lah. Maka Allah ada yang kadang-kadang melakukan keadaan dia dadanya menghadap ke arah kiblat, tapi dia orang kata up sikit supaya katil dia itu menyebabkan dadanya dapat mengarah ke arah. Itu juga bentuk dan cara yang diamalkan lah, yang mana dia mampu buat dalam bentuk begitu dalam keadaan berbaring. Itu juga menyebabkan dia tak mampu berdiri langsung. Ada orang yang memang tak mampu berdiri langsung, tapi kalau mampu berdiri, berdirilah. Sebab berdiri bagi yang mampu, dan ketika takbiratul ihram ialah merupakan rukun dalam sembahyang, rukun dalam sembahyang. Kalau dia tak mampu, maka tak ada apa-apa lah. Itu kalau dia tak mampu, sampai kesudah duduk je lah, duduk. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekadar itu saja dulu ujian kita pada malam yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang tidak sempurna itu daripada kelemahan selaku manusia. Hakikatnya buruk dan baik adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Just bagi tahu saja, kalau sesiapa yang ingin ataupun mendapatkan habatus sauda, macam saya just bagi tahu, kalau sesiapa yang ingin mengamalkannya, bolehlah mendapatkannya sesudah daripada salat isya. Mengamalkannya untuk sapu dan untuk minum lah. Itu minyak yang saya pernah sebutkan itu. Dan minyak itu ialah daripada biji hitam yang Nabi menyebutkan sabdanya, habbatus sauda shifaa'un likulli da'in illa sa', penyembuh segala penyakit kecuali kematian. Tetapi saya tak pernahlah berani nak kata dia penyembuh darah tinggi ke macam mana, sebab itu akta, dan undang-undang pun tidak boleh kita mengatakan sebarang jenis suplemen ubatan itu dia boleh sembuhkan penyakit. Sebab kecimane yang ubat darah tinggi itu memang tidak ada satu ubat yang boleh direct boleh sembuhkan. Tetapi memang secara medikalnya rupa-rupanya habatus sauda ini adalah sebagai antibody yang terbaik bagi badan manusia. Antibody manusia, dia menyebabkan satu simpanan antibody yang terbaik untuk seseorang untuk amalkan. Walaupun 1-2 titik ya, dia bukan satu setitik 2 titik sudah memadai untuk dibancuhkan dengan teh pagi, memadai. Selepas itu dia akan mengalami keluar angin sedikit, sedawa, mungkin akan keluar angin ke bawah menjadi juga kadang-kadang terkentut, tapi bagus, rupanya bagus. Dan Nabi itu mengamalkannya dan suruh kita mengamalkan habbatus sauda itu. Kalau siapa yang ingin mengamalkannya boleh juga. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dia itu sebagai tambahan dalam pengamalan perubatan Rasulullah, dan harganya 20 ringgit untuk boleh pakai selama lebih kurang 3 bulan. Allah Subhanahu.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat Mus. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq